Kementerian Pendidikan pastikan setiap aduan kes buli ditangani segera. RM19,250 majikan ingkar peraturan penginapan dan asrama pekerja. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Nurul Hidayah Nawai. Berita wilayah edisi Isnin 22 Ogos 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Negeri Sembilan mengisi paparan pada petang ini. Terus setia 1 jam bersama kami. Baik saudara, sebelum meneruskan berita wilayah, kita ikuti sidang media pasukan khas Jihad Tangani Inflasi bersama Datuk Seri Mustafa Muhammad di Putrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Hari ini pasukan khas Jihad Tangani Inflasi telah mengadakan mesyuarat yang ke-12. Saya mempengerusikan mesyuarat bagi pihak Yang Hormat Tan Sri Anna Musa, pengerusi pasukan khas Jihad Tangani Inflasi. Kita membincangkan beberapa perkara. Yang pertama, laporan tentang beberapa harga barangan yang penting, khususnya ayam. Yang kedua, kita bincang tentang kemajuan dalam melaksanakan jualan murah keluarga Malaysia. Yang ketiga, kita dengar laporan daripada Suruhanjaya Persaingan ataupun MyCC, satu kajian berkaitan dengan rantaian bekalan isu-isu cabaran dalam 5 perkara, iaitu ikan kembung, kubis, sawi, rumusan bayi dan daging. Pertama, berkaitan dengan ayam, kita dimaklumkan bahawa keadaan stabil. Harga purata ayam seluruh negara ialah RM8.57, iaitu jauh lebih rendah daripada harga bumbung yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan yang paling rendah ialah di Kelantan RM8.04 satu kilogram. Itu berkaitan dengan ayam bersih standard. Bekalan tidak ada masalah. Itu jelah umumnya. Telur pun tidak ada masalah. Harga telur adalah selari dengan harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Itu bagi grade A umpamanya RM4.50, iaitu 45 sen satu biji. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendapat laporan daripada Rusia berkaitan dengan kemajuan dan melaksanakan jualan murah keluarga Malaysia. Kita ada 600 don seluruh negara. Setakat ini 120 don telah pun diadakan jualan murah keluarga Malaysia, iaitu hampir-hampir 1/4, kira-kira 20% daripada jumlah don. Dan hari Minggu ini lagi banyak akan diselesaikan. Kita jangka dalam 2-3 minggu akan selesailah diadakan jualan murah keluarga Malaysia di semua don. Jualan ini kebanyakannya 2 minggu sebulan. Ada beberapa tempat diadakan seminggu sekali. Peruntukan kira-kira RM6,250 untuk membolehkan rakyat mendapat diskaun umumnya sekitar 20%, ya, purata 20%. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita pasukan mendengar laporan daripada MyCC ataupun Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Kajian ini berkaitan dengan pasaran sektor makanan di bawah Akta Persaingan 2010. 3 bahan makanan telah dikaji, iaitu ikan kembung, kubis, sawi, rumusan bayi dan daging. Kita telah dimaklumkan tentang beberapa cabaran, termasuklah bekalan ikan kembung umpamanya. Pengeluaran tempatan cuma 40%, 60% diimport daripada luar negara.
ada hal-hal berkaitan dengan keuntungan ataupun margin yang diperoleh oleh orang tengah, ya. Dan juga kita mendengar pembentangan terperinci berkaitan dengan bekalan daging untuk negara kita. Berkaitan daging ini, kadar sara diri ataupun SSL ialah pada masa ini 24%, ya. 22 sekarang ni, 22%, maknanya kita mengimport 78% daripada keperluan negara. Isu dalam daging ini yang pertama, isu jurang antara harga import dengan harga daging tempatan semakin melebar, semakin besar. Isunya juga ialah bilangan pengimport yang tak banyak. Perlunya ditingkatkan pengeluaran. Ada cadangan oleh MICC supaya setiap negeri ada strategi pertanian untuk meningkatkan bekalan makanan sewajarnya. Apapun kita buat keputusan tadi supaya MICC bergabung tenaga dengan MAFI untuk membentangkan satu kertas yang lebih holistik supaya kita ambil perhatian kepada semua perkara yang diperlukan untuk meningkatkan bekalan daging dalam negara kita. Berkaitan daging ini dan juga bahan-bahan ataupun barang-barang makanan yang lain, banyak perkara yang perlu diambil kira. Antaranya berkaitan dengan tanah yang perlu kita khaskan untuk pertanian, termasuklah padi umpamanya. Perlunya digalakkan pertanian pintar. Tanaman jagung ini telah lama kita bincangkan, tapi kita dapati bahawa di bawah ini belum berapa bergerak lagi. Ada beberapa perkara yang perlu kita selesaikan. Jagung ini kritikal dalam menyediakan bahan makanan ternakan. Jadi dengan peningkatan yang ketara dalam harga jagung di peringkat dunia, maka kerajaan sudah buat keputusan untuk menggalakkan penggunaan jagung supaya kita dapat menjamin bukan saja bekalan tetapi juga harga yang berpatutan. Jadi itulah 3 perkara yang kita bincangkan hari ini. Yang pertama berkaitan dengan kedudukan semasa bekalan ayam dan telur. Umumnya bukan saya tak ada masalah, tapi semakin stabil harganya. RM8.51 purata seluruh negara. Paling rendah di Kelantan RM8.04. Yang kedua, kita berpuas hati dengan kemajuan dalam melaksanakan jualan murah keluarga Malaysia. 1/5 ataupun 20% daripada kawasan yang saya sasaran, iaitu setiap DUN, 600 DUN seluruh negara, telah pun ada jualan. Hari Minggu ni lagi banyak. Jadi berjalan dengan baik, ya, dan sambutan amat baik, amat menggalakkan. Respon yang kita dapat dari seluruh negara, mereka bersyukur, ucap terima kasih pada kerajaan. Peruntukan untuk program ini adalah 80 juta bagi tempoh 18 minggu ataupun 4 bulan 2 minggu, ya. Akhir sekali berkaitan dengan saingan, ini penting. Kita sedia maklum bahawa kerajaan nak pastikan masalah kartel yang dapat kita hapuskan. Bekalan yang dikawal oleh beberapa pengeluaran sahaja, antara perkara yang telah menyebabkan harga yang tinggi mungkin. Maka itu kajian ini adalah satu kajian yang berguna bagi kami, tetapi kita buat keputusan tadi supaya digabungkan beberapa pandangan oleh MICC dengan beberapa perakuan yang telah pun dibuat sebenarnya oleh MAFI. Jadi digabungkan dua ini, maka kita harap daripada kedua digabungkan dua kertas ini akan ada beberapa cadangan yang boleh merangka hala tuju bagi memastikan bekalan makanan di Malaysia ini akan bertambah baik dalam konteks kita menghadapi cabaran geopolitik masa kini. Terima kasih. Baik, saudara, itu dia tadi sidang media Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi bersama Datuk Seri Mustafa Mohamad dari Putrajaya. Dan kita ke perkembangan seterusnya. Kementerian Pendidikan menerima 19 aduan berkaitan kes buli di sekolah menerusi portal aduan buli sejak dilancarkan Khamis lepas. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Raziq Jidin berkata sebanyak 16 aduan diterima melalui saluran sistem pengurusan aduan awam SISPA Kementerian, manakala 3 lagi melalui aplikasi WhatsApp.
Pertama sekali untuk SISPA, buat masa ini ada 16 aduan yang kita terima dan kita sedang mengambil penelitian dan tindakan yang sewajarnya. Jadi setiap aduan itu kita lihat dahulu, kita teliti, kita dapatkan maklumat lanjut untuk memastikan apakah yang sebenarnya berlaku. Itu pertama, SISPA. Melalui email setakat ini kita masih belum menerima sebarang aduan ataupun sebarang maklum balas melalui email. Melalui telefon, di mana telefon fixed line, kita menerima 5 panggilan. Namun panggilan ini adalah berkaitan dengan pertanyaan, bukannya aduan. Dan untuk nombor mobile phone, mobile phone ada 2 panggilan pertanyaan juga. Dan untuk WhatsApp ada 10 pertanyaan dan 3 aduan. Apa yang paling penting, tak kiralah sekolah itu sekolah di bandar atau sekolah itu sekolah di luar bandar. Apabila kita mendapat aduan berkaitan dengan kes buli, kita akan membuat penelitian yang mendalam dan mengambil tindakan sewajarnya. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Pelancaran Pelantar Pembelajaran Digital Malaysia D5 Agenda Digital Kita di Putrajaya. Portal aduan buli membolehkan aduan mengenai kes buli di sekolah dilaporkan secara terus kepada KPM. Perusahaan kecil dan sederhana PKS di seluruh negara disaran mendaftar dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO sehingga Jun lalu. Hanya 8,360 permohonan tempatan bagi cap dagangan didaftarkan di MyIPO. 3.2 trilion. Cuma sekarang ini saya nampak masih lagi kurang, terutamanya di kalangan masyarakat kita di Malaysia. Jadi kita minta supaya mereka yang ada produk supaya mendaftar. Yang bayarannya ialah RM900 untuk 10 tahun. Jadi kesedaran ini perlu kerana apabila berlaku dispute antara sesama peniaga dan sebagainya, maka ianya boleh dibawa ke mahkamah. Tapi dengan syarat didaftar. Tambah beliau, kerajaan menawarkan dana pemfailan harta intelek 2.0 dengan peruntukan RM4 juta bagi tempoh 4 tahun bermula tahun ini sehingga 2025. Ia merangkumi pembiayaan fee bagi kesemua pemfailan komponen harta intelek iaitu cap dagangan, paten, reka bentuk perindustrian, hak cipta dan petunjuk geografi. Beliau bercakap kepada pemberita selepas perasmian mesyuarat ke-67 ASEAN Working Group on Intellectual Property Corporation di Bandar Hilir. Mesyuarat berlangsung hari ini sehingga 26 Ogos bagi menyelaras kerjasama dalam bidang harta intelek di rantau ASEAN. Gagal patuhi Akta 446, sebanyak 19,250 majikan tidak mematuhi peraturan penginapan dan asrama pekerja yang dikuatkuasakan sejak September 2020. Ia merupakan 40% daripada 48,579 majikan di seluruh negara. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Muhammad Asri Abdul Wahab, 148 kertas siasatan membabitkan kes berkenaan sudah didakwa melibatkan denda RM1.2 juta. Manakala 1,083 kes di kompaun berjumlah RM12.4 juta. Ini telah kita kuatkuasakan. Tapi banyak lagi syarikat-syarikat yang masih lagi kekal seperti dulu. Kalau 15 tahun dulu, inilah penginapan mereka, hari ini pun inilah penginapan mereka. Mereka menceritakan tentang pelbagai masalah. Bagi kami, Jabatan Tenaga Kerja, kami telah kuatkuasakan akta ini dah 2 tahun. Semua plywood semua ni. Betul. Beliau berkata demikian selepas operasi khas penginapan dan asrama pekerja di Taman Perindustrian Bukit Bakri Muar. Dalam operasi tersebut, 2 buah kilang diperiksa dan didapati tidak mematuhi Akta 446 dengan mengabaikan kebersihan dan keselamatan di asrama penginapan pekerja. Kedua-dua premis juga tidak mendapat perakuan penginapan daripada JTK dan tiada sebarang permohonan daripada majikan. Ini siapa bikin? Bagikan. Baik, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Muhammad Nafizi. Mat Napiah, silakan Nafizi.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di kebanyakan bahagian dan juga daerah di sekitar pedalaman Semenanjung seperti di pedalaman Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga kebanyakan daerah di Negeri Johor. Keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti dengan hujan lebat dijangka akan mula bergerak ke arah negeri Kelantan dan juga Terengganu pula pada lewat malam ini. Selain itu, untuk tinjauan cuaca pada esok pagi dijangkakan hujan lebat juga akan berlaku di daerah-daerah sekitar pesisir pantai negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga barat Johor bermula pada awal pagi nanti. Kita lihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Bagi negeri Sabah juga, hujan lebat dan ribut petir dilihat berlaku di hampir ke semua bahagian di negeri berkenaan pada petang ini. Dan untuk negeri Sarawak, ribut petir turut dilihat berlaku di kebanyakan bahagian, terutamanya di sekitar bahagian Miri, Limbang, Sibu, Mukah, Bintulu dan juga Kuching. Keadaan cuaca ribut petir di bahagian-bahagian di sebelah pedalaman Sarawak dan juga di bahagian-bahagian sebelah timur negeri Sabah dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Selain itu, amaran angin kencang dan laut bergelora juga masih lagi berkuat kuasa tetapi hanya melibatkan kawasan perkapalan Phuket sehingga esok 23 Ogos 2022. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah 30 tahun beroperasi di bangunan sewaan dengan kelengkapan dan ruangan terhad, tahun 2021 membuka sejarah tersendiri apabila kaki tangan RTM Perlis mula bekerja daripada kompleks penyiaran Perlis yang baharu dan esok perasmiannya dijadual disempurnakan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalul Lail. Laporan Wan Nur Azli, Wan Cik. Beroperasi pada 1 Jun 1991 dengan nama Radio 3 Kanga yang bersiaran di tingkat 6 bangunan KWSP Kanga menerusi frekuensi 102.9 MHz. Ketika itu, bahagian kerja yang terbahagi pada 4 bahagian iaitu rancangan, kejuruteraan, berita dan pentadbiran terpaksa berkongsi 2 ruangan. Namun, demi keselesaan juga seiring perkembangan teknologi penyiaran, Kompleks Penyiaran Perlis mula dibina pada 5 Januari 2018 dan siap sepenuhnya penghujung 2019. Berkeluasan 23,400 kaki persegi, bangunan bernilai 23 juta ringgit ini dilengkapi prasarana lengkap dan berteknologi tinggi. Ia termasuklah 1 konti siaran dan konti sokongan, 2 buah studio syutingan audio untuk siaran radio dan sebuah studio penerbitan berita TV berdefinisi tinggi yang mampu memberikan kualiti siaran digital sepenuhnya. Fasiliti ini sudah mula beroperasi pada 1 April 2021. Dari segi teknikal, kita dah banyak berubah dari analog ke digital. So dari segi peralatan-peralatan pun yang kita terima semasa kompleks baru ni pun kita dapat keseluruhan adalah barang baru. Dengan kemudahan yang disediakan, bilik editing pun ada, segala macam ada, dan peralatan pun juga peralatan yang baru, lebih canggih, lebih memudahkan proses kerja kita.
penghargaan ataupun satu kebanggaan lah kepada warga Perlis FM kerana dengan terbinanya bangunan baru ini dan juga dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang terkini, saya harapkan segala maklumat dapat disampaikan dengan lebih berkesan, menarik dan memenuhi keperluan ataupun cita rasa pendengar di luar sana lah. Penyediaan sebuah kompleks baru ini juga selaras pembaharuan yang dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Multimedia bagi menyediakan prasarana lengkap kepada Jabatan Penyiaran seluruh negara. Ia juga bagi mengekalkan RTN sebagai saluran penyampaian maklumat yang sahih dan tepat dengan gabungan prasarana terkini serta pegawai yang berkemahiran dan berpengalaman dalam bidang penyiaran. Selaras dengan itulah, perasmian Kompleks Penyiaran Perlis oleh Raja Perlis Tunku Said Sirajuddin Jamalullah bermulanya secara rasmi pengoperasian sebuah kompleks serba lengkap untuk penyiaran negara. Wan Azli Wancik, RTM. Baik saudara, ketika ini pastinya kaki tangan RTM Perlis bertungkus lumus untuk memastikan majlis perasmian Kompleks Penyiaran Perlis berjalan lancar untuk hari esok. Kita tinjau apa persediaan yang dilakukan mereka di Kangar bersama rakan wartawan Sofi Samsudin. Silakan Sofi. Ya, terima kasih. Dia seperti yang diperkatakan tadi, esok 23 Ogos akan berlangsung majlis perasmian Kompleks Penyiaran Negeri Perlis yang baru, dan bagi perincian berkaitan persediaan perasmian yang akan berlangsung esok, kita akan bersama Encik Azman Hashim, iaitu Pengarah Penyiaran Negeri Perlis. Assalamualaikum Encik Azman. Jadi Encik Azman, boleh Encik Azman ceritakan sedikit berkaitan persediaan akhir perasmian Kompleks RTM pada hari ini? Okey, terima kasih Sofi. Alhamdulillah kita telah pun berada di peringkat akhir persiapan, yang mana kita baru saja selesai menjalankan raptai penuh pada petang tadi, dan sedikit lagi persiapan kerja-kerja akhir yang kita perlu lakukan dari segi persiapan tempat dan juga sebagainya. Jadi alhamdulillah selama 3 hari ini kita telah menjalankan latihan, yang mana pada hari Ahad kita telah menjalani latihan dry run, dan semalam pun kita menjalani latihan pagi tadi. Kita juga dah mengadakan latihan bersama dengan pihak protokol di sinilah. Jadi alhamdulillah selama usaha kita, persiapan kita selama sebulan lebih lah untuk mengadakan majlis perasmian pada hari esok. Diharapkan segala persiapan ini dapat berjalan dengan lancar, dan semoga majlis kita pada hari esok dapat berjalan dengan sebaik mungkin, dan ini supaya dapat menjadi satu kebanggaan lah kepada warga Perlis FM. Jadi melalui kompleks dan peralatan terkini yang diperolehi, jadi sasaran RTM Perlis dalam menyampaikan seruan ataupun info kerajaan sendiri, Encik Man. Okey, dengan adanya peralatan terkini dan serba canggih di kompleks ini, saya harap menjadi satu pembakar semangatlah kepada warga Perlis FM untuk menghasilkan program-program yang lebih berkualiti, dan juga dapat menyebarluaskan maklumat kepada masyarakat di luar sana. Jadi inilah cabaran kepada warga Perlis FM. Bangunan serba baru, peralatan serba canggih, dan apa yang dihasilkan pun perlu lebih mendapati cita rasa pendengar dan juga penonton. Okay. Baik, terima kasih Encik Azman. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, kompleks baru ini bakal menjadi nilai tambah kepada Jabatan Penyiaran serta pencetus semangat kepada warga kerja, khususnya warga kerja RTM Perlis. Jadi saya kira setakat itu dulu dari saya di Perlis. Kembali kepada dia di studio. Silakan dia. Baik, terima kasih Sofi langsung dari Kangar Perlis. Berita wilayah berehat seketika, kembali lagi selepas ini.
Ini Mat. Dia seorang pekerja yang baru. Sebagai seorang pekerja baru, Mat sepatutnya menunjukkan sifat integriti yang bagus. Tetapi akibat hasutan sekerja, Mat kurang accountability. Salah tu. Mujurlah ada pekerja lain yang sudi menegur si Mat ni. Macam ni baru betul. Kita seharusnya mengamalkan sifat integriti ini bukan sahaja ketika bekerja, malah di sepanjang kehidupan harian kita. Janganlah kita menjadi seorang pekerja yang suka melengah-lengahkan masa, berjalan ke sana ke sini ketika waktu kerja, kurang bersemangat ketika menjalankan tugas dan mengambil rasuah. Seharusnya, jadilah seorang pekerja yang bersemangat, jujur, amanah, mendepati masa, sentiasa berdaya saing dan sentiasa berfikiran positif. Tak kiralah pekerja swasta maupun kaki tangan awam, jadikan sifat integriti satu amalan. Mari bersama jadikan Malaysia dikenali kerana integritinya dan bukan rasuahnya. Kembali dalam berita wilayah untuk perkembangan seterusnya kita ke Sarawak. Antara fokus dari Bumi Kenyalang, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak memaklumkan kerusi Dun Batu Lintang tidak kosong berikutan adun Batu Lintang keluar daripada Parti Sarawak Bersatu baru-baru ini. Perincian lanjut bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Ya, benar dia. Baik, sebelum itu kita ke berita ini. Kes buli yang melibatkan institusi pendidikan Majlis Amanah Rakyat MARA telah diambil tindakan tegas. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Hasbi Habibullah menegaskan kejadian buli yang berlaku di Maktab Rendah Sains MARA MRSM tidak pernah disembunyikan, malah ditangani secara dalaman dan tidak dihebahkan. Tidak menafikan, Datuk Hasbi berkata terdapat kes serupa di Sarawak namun ia bersifat terkawal dan diharap tidak menjejaskan reputasi MRSM sebagai institusi pendidikan pilihan. Pasal buli ini memang adalah terjadi. Itu is a very isolated case lah. Dan sesungguhnya kes yang sebelum ini rasanya tindakan sudah dibuat dengan memindahkan anak muridnya telah dikeluarkan daripada MRSM lah. Tak silap saya lah. Jadi memang kita tidak diamkan lah. We don't sweep the problem under the carpet lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC MARA Sarawak di Kuching. Seramai 40 anggota kerja MARA Sarawak menerima APC masing-masing. Terdahulu dalam ucap tamanya, Datuk Hasbi menyeru semua anggota kerja MARA supaya sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan peka terhadap perkembangan teknologi dalam era digital kini. Jelasnya, penguasaan teknologi digital ini merupakan kunci untuk sesebuah organisasi mengatasi batasan produktiviti sekaligus meningkatkan pencapaian prestasi. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar memaklumkan bahawa kerusi Dun Batu Lintang tidak kosong berikutan adun Batu Lintang Si Chihau keluar daripada Parti Sarawak Bersatu PSB baru-baru ini. Dalam sidang media di Kompleks Dun Sarawak hari ini, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi berkata beliau telah menerima surat daripada adun Batu Lintang itu pada 12 Ogos lalu yang menyatakan peletakan jawatannya sebagai ahli PSB dan akan terus menyumbangkan perkhidmatannya sebagai wakil rakyat bebas bagi kawasan Batu Lintang. Manakala Speaker Dun turut menerima dokumen daripada Presiden PSB, Datuk Seri Wong Sun Koh pada 15 Ogos lalu, iaitu surat aku janji yang dipercayai ditandatangani oleh Si Chihau pada 3 Disember 2021 untuk tidak keluar daripada parti tersebut. Justeru Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia menjelaskan di bawah artikel 17-7-A Perlembagaan Negeri Sarawak, barang siapa dengan sukarela memberi aku janji bertulis kepada Speaker bahawa beliau tidak akan meletakkan jawatan sebagai ahli parti yang diwakilinya ketika beliau dilantik dalam DUN, bermaksud dengan peletakan jawatan tersebut akan mengakibatkan wakil rakyat berkenaan hilang kelayakan sebagai ahli DUN dan kerusi
generasi beliau akan dikosongkan. Namun begitu, artikel tersebut hanya berkesan apabila surat aku janji berkenaan diterima oleh Speaker Dun sebelum wakil rakyat itu meletakkan jawatan sebagai ahli sesebuah parti yang diwakilinya pada pilihan raya. I did not and have never received any undertaking in writing from C.J. Howe. The purported letter of undertaking said to be signed by YB C.J. Howe was delivered by the president of PSB to my office on 15 August 2022, which was 3 days after I received a letter from YB C.J. Howe that he had resigned from Parti Sarawak Bersatu with immediate effect. Justru Speaker Dun tidak dapat menentukan bahawa kedudukan C.J. Howe sebagai Adun Sarawak hilang kelayakan di bawah artikel 17(7)(a) Perlembagaan Negeri Sarawak. Pembinaan beberapa kilang dan loji di kawasan perindustrian Tanjung Kidurong dan Samalaju Bintulu bukan sahaja meningkatkan pertumbuhan ekonomi, malah memberi kelebihan kepada penggiat seni tradisional seperti ngajat ataupun kuntau masyarakat tempatan. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Majar Renggi berkata, persatuan-persatuan berkaitan seni tradisional tempatan bergerak aktif dan menyediakan pasukan persembahan untuk dipertontonkan kepada pelancongan termasuk pekerja syarikat yang bertapak di Bintulu. Perti kenyak, ngayan kenyak, mayuh mesti ada mana bukai datai kita kilap. Tentu mayuh mesti akak medak main asal kita ke ditu. Nyalai daripada aku nya ungkap kitanya. Nya ungkap kitanya. Awak kenyak dah kena kita nambah ke penatai permisi lebih lagi buat persetuan kita ada. Lebuh kita oleh ngayan kenyak ngagai bala-bala temuai ke datai ngagai menua kita. Beliau memberitahu demikian semasa merasmikan penutupan tamat belajar kuntau kipas Dam-Dam Spring Bintulu di gelanggang persatuan tersebut di Bintulu. Seni mempertahankan diri kuntau yang dahulunya merupakan seni masyarakat Iban, sesuatu yang perlu dihidupkan semula dan diperkembangkan kepada generasi muda khususnya. Sementara itu, pengerusi kipas Dam-Dam Spring Bintulu, Mahaguru Richard Degom Usit, berkata usaha pihaknya menghidupkan seni kuntau di Bintulu mendapat sambutan menggalakkan. Jadi kita ada Bintulu untuk mayuah sebenarnya orang ke udah ngajal orang ke bakal orang ke dah bisilisian lepas kami sebuat temunya kenusi lepas udah bisilisian lepas udah ditirap ke sida ROS lalu pengawak tu ati uliah ti bisi sida WB dato atau support dia lalu ka ada pajak ke kami pengawak ke beketok buku lain ngap ngandiri lalu berkongsi ke penemu lalu ngajaran biak kerbat baru mayar itu ngambil ke seni dan budaya kita bangsa orang asal tu tadi nak pupus. Seramai 30 pelatih menamatkan latihan dan menerima sijil masing-masing dalam upacara penganugerahan yang disempurnakan Panglima Ribut Peter John Jaban. Pada majlis tersebut, Datuk Majang telah mengumumkan geran peruntukan berjumlah RM10,000. Syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Kerajaan Sarawak menghargai kerjasama strategik dalam pembangunan industri minyak dan gas di negeri ini. Jabatan Media Komunikasi Korporat Petronas memaklumkan acara itu telah diadakan di luar Dialog Strategik Tahunan ASD Sarawak Petronas 2022 di Bintulu. Menerusi kenyataan media jabatan berkenaan, ASD adalah platform utama untuk mengukuhkan kerjasama antara Petronas dan Kerajaan Sarawak dalam industri minyak dan gas. Melalui platform ini, kedua-dua pihak komited terhadap meningkatkan persekitaran perniagaan dan pelaburan yang stabil, kondusif untuk pertumbuhan industri yang mampan dalam negeri. Majlis berkenaan disaksikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersama Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Pengerusi Petronas Tan Sri Muhammad Baki Saleh dan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas Datuk Tengku Muhammad Taufik. Dalam majlis tersebut, 11 wakil vendor Petronas dari Sarawak menerima penghargaan sebagai simbolik memperingati kejayaan syarikat Sarawak dalam industri minyak dan gas.
Bandar Simanggang Sri Aman boleh diangkat sebagai pusat pembangunan sukan tinju di negeri ini. Pandangan tersebut disuarakan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah selepas melihat sendiri sambutan yang amat menggalakkan daripada petinju serta penduduk Sri Aman sempena Kejohanan Tinju Sarawak Terbuka 2022 yang berakhir semalam di Bandar Merpati Putih. Begitu ramai sekali penonton, stadium tertutup ni penuh dan saya rasa amat gembira sekali melihat kejohanan ini diadakan. Daripada sambutan yang dapat kita lihat yang mana penglibatan klub-klub dan juga negeri seluruh Malaysia mengantar atlet-atlet tinju termasuk yang datang daripada Singapura. Sambutannya begitu baik sekali. Datuk Seri Abdul Karim percaya sukan tinju di Sarawak mampu meningkat naik berikutan penyertaan memberangsangkan daripada petinju serta kelab-kelab tinju seluruh negeri. Beliau optimis penganjuran kejohanan kali ini menjadi titik mula untuk Sarawak menganjurkan kejohanan yang lebih besar sama ada di peringkat nasional atau peringkat negara serantau. Pada masa yang sama, ia juga merupakan landasan dalam mempersiap atlet tinju Sarawak menjelang Sukan Malaysia Sukma September ini. Daripada apa yang dapat kita lihat, kita lebih kurang tahu di mana tahap keyakinan dan juga kemampuan pasukan tinju Sarawak dalam Sukan Sukma. Sasaran kita untuk tinju kurang-kurangnya tidak kurang daripada satu mesti adalah, tapi harapan saya untuk melihat lebih daripada itu. Terdahulu Datuk Seri Abdul Karim bersama kira-kira 2,000 penonton menyaksikan 5 pertandingan peringkat akhir tinju bagi kategori elit, seterusnya menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Sekian berita dari Sarawak. Saudara, bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Baik, kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Silakan Dia. Baik, terima kasih Buma. Langsung dari Sarawak. Jabatan Pertanian Sabah yang kini giat memperkasakan penggunaan teknologi dalam penanaman kelapa antara fokus negeri di bawah bayu petang ini. Perinciannya kita bersama Anicia Dollars di Kota Kinabalu. Silakan Anicia. Ya, baik dia. Jabatan Pertanian Sabah komited perhebat usaha pemerkasaan teknologi tanaman kelapa dengan memeterai nota persefahaman NOU bersama Malaysian Kuwaiti Investment Company Sendirian Berhad MKIC. Melaluinya syarikat terbabit mendapat bimbingan serta didaftarkan sebagai peserta skim pengesahan bahan tanaman SPBT Sabah dan penyertaan skim amalan ladang baik. NOU ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif MKIC Muhammad Syahrin Muhammad Ali dan Pengarah Jabatan Pertanian Sabah Jifrin Muhammad serta disaksikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan di ladang kelapa PJ Nagus Sempurna. Datuk Jeffrey yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan yakin kerjasama ini dapat merancangkan dan memperkasa pembangunan tanaman kelapa di negeri ini. Note of understanding yang kita buat sebentar tadi adalah untuk memastikan ketulinan untuk mengisahkan memastikan ketulinan bibit-bibit dan kelapa itu, dan juga untuk memanjangkan dan memberi nasihat teknikal daripada Jabatan Pertanian kepada MKIC terutama sekali di ladang Nagus ini. Beliau mengalung-alungkan lebih banyak syarikat berkemampuan bekerjasama dengan Jabatan Pertanian bagi pembangunan tanaman kelapa dan pemprosesan hiliran untuk menghasilkan produk bernilai tambah. Ladang PJ Nagus diusahakan MKIC mempunyai keluasan 834 hektar termasuk 20 hektar nursery dan merupakan ladang kelapa terbesar di Sabah. Antara varieti kelapa dibangunkan ialah takunan dan pandan. Seramai 92 pemilik bot menerima lesen pengendalian bot selepas lulus pemeriksaan fizikal kapal kecil di Laksana Jabatan Perkapalan dan Dermaga Sabah JPDS di daerah kecil Pegalungan. Program Super Youth Perlesenan Kapal Kecil ini merupakan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Sabah dan JPDS.
Pemberian lesen ini penting bagi mendidik pemilik mengenai tanggungjawab dan aspek keselamatan selaku operator bot kecil. Melesenkan bot-bot ini, mereka juga akan bebas ya untuk bergerak. Tidak lagi takut daripada mungkin the law enforcement kan, untuk melihat mereka ini menjalankan bot-bot yang tidak didaftarkan. Jadi harapan saya itu mereka terus melihat bahawa ciri-ciri keselamatan bukan saja sebagai pemandu, tetapi bot-bot itu juga mestilah dalam keadaan yang selamat. Berterima kasih kepada KBS kerana menganjurkan program pelesenan kapal kecil. Ada program ini kami dapat memandu dengan selamat dan bukan macam dulu yang belum ada lesen. Kami amat berterima kasih kepada pihak KBS dan juga Menteri Belia dan Sukan, Datuk Eleron, kerana mengadakan program ini, iaitu melesenkan bot-bot kecil. Kami sebagai penduduk di daerah kecil Pengaluran ini memang amat memerlukan lesen ini. Sebuah lagi program sama akan diadakan November ini bagi memenuhi permintaan warga Pegalungan. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK merancang pelbagai aktiviti bagi menyemarak sambutan Bulan Kebangsaan sekaligus menanam rasa cinta terhadap Bandaraya Kota Kinabalu. DBKK menjadi pengerusi bersama Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi penganjuran acara perbarisan Hari Kebangsaan peringkat negeri di Padang Merdeka pada 31 Ogos. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nurliza Awang Alip berkata, peranan DBKK terarah kepada penyediaan tempat acara, logistik dan keindahan bandaraya. Selain acara kemuncak berkenaan, DBKK turut merancang aktiviti lain bagi menghidupkan tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Kita haruslah sama-sama menjiwai dan menghayati arti kata kebangsaan dan kemerdekaan yang ada pada kita hari ini. Sebab seperti saya sebutkan tadi, kita baru keluar daripada pandemik COVID-19, maka marilah kita sama-sama bekerja ya sebagai satu keluarga yang besar untuk sama-sama menggembling tenaga dan juga membangunkan Bandaraya Kota Kinabalu. Datuk Nurliza memberitahu RTM demikian di pejabatnya di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau menyeru pemilik premis dan warga bandaraya sama-sama menjayakan 27 inisiatif program Love KK di BKK, antaranya daripada aspek kebersihan, kehijauan dan keindahan bagi mencapai visi Kota Kinabalu Sejahtera. Meskipun dalam keadaan bergelap akibat gangguan bekalan elektrik, ia tidak menghalang jemaah meneruskan program Munajat Keluarga Malaysia 2022 di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu malam tadi. Turut hadir Mufti Negeri Sabah Datuk Bongsu Aziz Jaafar, Pengarah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sabah Ustaz Muhammad Akmal dan Pengerusi Masjid Bandaraya Datuk Abdul Jamal Tun Sakaran. Program dengan pengisian solat hajat perdana, bacaan Al-Quran, kasidah, tausiah dan doa keluarga Malaysia ini bagi memohon kesejahteraan seluruh umat dan kemakmuran negara. Supaya memantapkan lagi program-program pemerkasaan keluarga, insya-Allah. Yang saya sebutkan tadi bermula dengan akidah yang lurus dan benar, kemudian syariat yang dapat ditegakkan di dalam keluarga dan akhlak yang dibangunkan dengan harmoni dan indah, insya-Allah. Turut diadakan penyampaian sumbangan Yadim Sabah kepada Madrasah Tafiz Al-Mubarak, Masjid Bandaraya, Mahat Tafiz Sulaimaniyah Kota Kinabalu, Darul Ulum Quraniyah Kinarud, Masjid Nurul Iman Taman Pantai Lokawi, Rumah Anak Yatim As-Sakinah dan Pertubuhan Kebajikan Saudara Kita Sahabat. Nasib 10 penduduk daripada 2 keluarga terjejas kebakaran di Taman Raja Wali Batu 7 Sandakan pada Jumaat lalu mendapat perhatian pelbagai pihak. Antaranya Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Idris tampil menghulurkan sumbangan untuk meringankan beban mereka. Bantuan wang tunai dan barangan keperluan disampaikan Datuk Zakaria ketika menziarahi keluarga berkenaan. Kita datang untuk daripada Pusat Khidmat Parlimen Libaran, juga daripada agensi-agensi kerajaan yang ada sekarang ini untuk memberi sumbangan
sedikit sebanyak boleh meringankan beban kepada dua rumah yang terlibat ini, tetapi sebuah rumah ini ialah penerima dia daripada waris sahaja. Kami bincang dengan pihak Majlis Perbendaharaan Sandakan, akan kami bincang apa yang kita boleh bantulah. Dato' Zakaria diiringi pejabat Perkhidmatan Kebajikan AM Sandakan dan Majlis Perbendaharaan Sandakan. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak berita dalam negeri bersama Diah. Silakan. Baik, terima kasih Indonesia langsung dari Sabah. Saya Pengarah Jenayah Kamal Effendi Hashim. Selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! 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 Pada rakyat Malaysia di luar sana, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan. Sepanjang Hari Kebangsaan ini akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti. Bulan Kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang kita tiap-tiap tahun Hari Merdeka. Kita ke perkembangan seterusnya. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS melalui Jabatan Wakaf dan Sumber Am komited dalam menguruskan hal berkaitan wakaf dan harta. Terbaru, sebuah masjid bakal dibina di atas tanah wakaf di Kuala Pilah. Perinciannya kita langsung bersama Azlina Kamarudin di Seremban. Silakan Azlina. Semua lapisan masyarakat digalakkan supaya memasang jalur gemilang sebagai memeriahkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sembilan, Zakbar Abu Bakar berkata, keluarga Malaysia seharusnya menunjukkan semangat patriotik dan sedar kepentingan jalur gemilang sebagai lambang perpaduan negara. Katanya, jalur gemilang juga simbol kedaulatan bagi sesebuah negara dan martabat kepimpinannya. Dengan mengibarkan jalur gemilang ini, ia dapat memaparkan rasa cinta pada negara ini, dan ia merupakan ciri-ciri semangat patriotisme di kalangan masyarakat. Bila kita ada rasa cintakan negara, sayangkan negara, maka kita akan pastikan kita hidup dalam suasana yang aman damai, secara perpaduan. Menurut beliau lagi, keluarga Malaysia dapat menikmati limpahan manfaat hasil perpaduan dan keamanan yang dibentuk menerusi semangat kibaran jalur gemilang. Sebuah masjid bakal dibangunkan di atas tanah wakaf di Kampung Geduhum, Kuala Pilah, hasil usaha sama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan pewakaf utama. Sebanyak 4.5 juta ringgit telah disumbangkan pewakaf utama bagi kos pembinaan Masjid Al-Karim Karya yang akan memulakan pembinaannya Oktober depan dan dijangka siap tempoh 2 tahun. Setiausaha Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, MAINS, Zainal Said berkata, MAINS komited mengenai pengurusan hal ehwal wakaf menerusi penganjuran pelbagai program untuk kefahaman dan galakkan kepada masyarakat. Kita boleh berwakaf tunai, berwakaf tanah, bangunan, rumah ataupun tanah ataupun berwakaf tunai, dan kita pun memang sentiasa menjalankan kempen-kempen lah untuk mensemarakkan semangat wakaf ni di kalangan khususnya umat Islam Negeri Sembilan, dan kita mudahkanlah, kita bagi peluang kepada pewakaf untuk menyumbang pembinaan masjid ini. Majlis pelancaran Masjid Wakaf tersebut telah dirasmikan oleh Undang Luak Johor, Datuk Muhammad Abdullah.
Program Pengurusan Risiko Bencana berasaskan komuniti CBDRM bagi persediaan awal memperkukuh kesiapsiagaan pengurusan bencana terus diperluas dalam kalangan masyarakat. Menurut Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Sembilan, Meja Pertahanan Awam Syamil Ithman, menerusi CBDRM, kebergantungan kepada agensi dan jabatan dapat dioptimumkan sekaligus boleh mendidik komuniti untuk sentiasa peka dengan persekitaran mereka. Antara peranan CBDRM ni, kita sebenarnya untuk melatih supaya komuniti tidak mengalami kesan yang teruk semasa bencana. Yang kedua, supaya komuniti masih terus berkeupayaan untuk melalui saat-saat kecemasan semasa bencana serta mampu pulih dengan kadar segera. Pada masa yang sama, kita juga nak beri kesedaran kepada komuniti-komuniti bahawa pentingnya kesiapsiagaan sebelum, semasa dan juga selepas menghadapi bencana. Jadi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan CBDRM ini dapat memberi persiapan kepada komuniti jika berlakunya apa-apa bencana, mereka dapat bertindak dengan segera sementara menunggu agensi penyelamat sampai. Beliau ditemui pada program CBDRM di Kampung Kemin, Jelebu. Pada program itu, seramai 40 orang peserta diberi latihan dan seminar berkaitan pengurusan bencana selain mengenal pasti kawasan yang berpotensi dilanda banjir. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Ayuh keluarga Malaysia semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Azlina langsung dari Seremban. Kerajaan Negeri Kedah meletakkan aspek perumahan rakyat sebagai keutamaan dalam melaksanakan pembangunan di negeri itu. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata, kerajaan telah menyediakan perancangan rapi dan komprehensif bagi memenuhi keperluan perumahan rakyat. Keprihatinan kerajaan bukan hanya cakap-cakap kosong tetapi ia direalisasikan melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan di mana kerajaan telah merangka perancangan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun 2018-2028 yang akan dilaksanakan oleh agensi-agensi persekutuan kerajaan negeri serta pihak swasta bagi manfaat B40. Datuk Seri Muhammad Sanusi berucap pada Majlis Pecah Tanah projek perbandaran mampu milik Darul Aman Laginda di Sungai Petani. Sebanyak 2,848 unit rumah dengan kadar harga di bawah RM250,000 seunit akan dibina di Perbandaran Sungai Petani. Bagi pembangunan fasa 1, sebanyak 282 unit rumah teres satu tingkat akan dibina dan dijual bermula pada harga RM198,000. Memastikan pertahanan utuh demi keselamatan rakyat dan negara. Tugas mengawal lebuh raya Timur Barat yang menghubungkan Grid Perak dengan Jeli Kelantan 46 tahun lalu daripada ancaman komunis bukan perkara yang mudah. Pesara Tentera Abu Bakar Jusoh, 67 tahun, berkongsi peristiwa yang tidak mampu dilupakan. Prebet Wahab cedera di kaki dan putus kakinya semasa dalam operasi. Kopra Saleh, kedua-dua jarinya tak ada, kena bobby trap juga. Dan Sulaiman, seorang Frebet Sulaiman, mukanya sebelah hangus, juga kena bobby trap. Jadi itulah kisah-kisah masa saya bersama anggota saya. Rasa sampai sekarang pun saya tak boleh lupa lah. Anak kelahiran Kampung Bertam Gua Musang ini menceritakan detik 3 rakannya parah diserang ketika bertugas dan mengalami kecacatan kekal. Mereka ketika itu bertugas mengekang kemarahan komunis yang cuba menggagalkan pembinaan lebuh raya berkenaan pada tahun 1976. Kawasan lebuh raya Timur Barat pada tahun 70-an sungguh banyak berlaku serangan
pengganas komunis. Yang mana di ketika itu saya kebanyakannya tak tidur malam lah. Tidur pun siang hari saja. Di situ kita akan buat embus selang 2 malam, buat embus selang 2 malam kita akan buat embus. Dalam embus tersebut kita hanya biasanya bawa roti kering, bawa biskut kering je lah. Daripada pukul 6 petang sampai 6 pagi esok. Jadi tujuannya untuk menyekat kemarahan pengganas komunis daripada Thailand menyelusup masuk ke Malaysia lah di ketika itu. Situasi seumpama itu katanya tidak lagi dihadapi anggota tentera masa kini. Justru ia perlu dijadikan ingatan bersama untuk terus mempertahankan tanah air tercinta. Golongan muda turut diingatkan agar menghayati dan menghargai nikmat kemerdekaan yang dikecapi hasil usaha pejuang masa lalu. Menjaga sensitiviti antara kaum dan agama merupakan satu jihad dalam perjuangan memastikan negara kekal harmoni. Jihad juga bermaksud membebaskan diri, keluarga dan masyarakat serta negara daripada penjajahan pemikiran yang terkeluar dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Kita ikuti laporan wartawan JAKIM Amin Fauzi. Pendidikan dan keutuhan akidah penting bagi generasi masa kini kekal berada pada landasan mukmin. Ancaman terhadap sensitiviti kaum dan agama perlu dikekang bagi mempertahankan kemakmuran negara. Ia termasuk gerakan-gerakan yang bercanggah dengan agama, antaranya penganjuran ajaran sesat. Maka pihak penguasaan kena buat enforcement sekiranya didapati penglibatan golongan tertentu dalam ajaran sesat yang mana sekiranya kita tidak ambil tindakan, bahayanya cukup besar, merosakkan akidah, dan kita bimbang sekiranya tidak dibenteras daripada awal, dia akan merosakkan perpaduan di kalangan masyarakat yang akhirnya mengancam keselamatan. Pemantauan perlu sentiasa dilakukan. Malah, penguatkuasaan undang-undang penting bagi mengekang ia menjadi barah yang merosakkan tunjang agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita tak perlulah bangkitkan sebarang isu sensitif antara kaum dan agama supaya rakyat kita dapat hidup dengan harmoni dan bahagia, dan kita supaya kita dapat menyambut kemerdekaan kita dengan penuh keharmonian. Malaysia ni kan berbagai kaum dan bangsa, dan di situ kita dapat memumpuklah semangat kenegaraan kan untuk mewujudkan Malaysia yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Saling hormat menghormati antara kaum dan agama mampu menjadi teras bagi menjamin keharmonian sesebuah negara. Jangan terlalu lantang sehingga boleh mengguris sensitiviti masyarakat yang akhirnya mengganggu-gugat keamanan yang kita ada sekarang. Marilah sama-sama kita menterjemahkan nilai murni yang melambangkan kesucian setiap agama. Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTM. Baik saudara, berita wilayah edisi 22 Ogos 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan mari kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Saya Nurul Hidayah Nawai. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Teguh bersama.